Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas agama dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq setelah daripada semalam cerita surah At-Tin. Semalam kita surah At-Tin, hari ini kita baca surah Al-Alaq, iaitulah surah yang ke-96 dalam juzuk yang ke-30 di muka surat 597. 597. Muka surat 597 dalam juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita sama-sama baca dulu. Kalau ada peluang kita baca pula surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى.
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, rahmat, nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dapat kita salat, duduk sebentar, baca Quran, dan kita dapat memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah nikmat yang paling, antara nikmat yang paling besar, di mana kita memahami kalam daripada pencipta kita yang telah menciptakan sekalian alam dan juga yang telah memerintahkan kita dengan beberapa perintah dan suruhan sehingga kita boleh taat kepada Allah dan menjadi orang yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dan kita bercita-cita hari akhirat nanti kita adalah orang-orang yang diseru oleh Allah dengan panggilan yang baik. Sebagaimana yang kita dah baca dalam surah Al-Fajr, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita berharap Allah panggil kita begitu. Jadi nak dapatkan kemuliaan tersebut, kita kena rapat, kita kena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, dan kita kena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya tidak lain dan tidak bukan, step yang paling utama, pertama sekali ialah berdamping dengan Al-Quran. Berdamping dengan Al-Quran, baca Quran, dan berusaha untuk memahami Al-Quran. Mungkin apa yang kita bentangkan dalam kuliah kita ni, nak kata tafsir tu terlalu detail, tidak dulu. Sebab masa kita pun agak terbatas. Kemudian kita pula baru peringkat, panggil bukan level-level nak kata peringkat universiti dah. Kita belajar kadar macam mana kita nak faham secara asasnya.
Para sahabat dulu kita nak cerita, Badui pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam benda-benda basic. Jadi kita pun harap gitulah. Yang paling utama ialah soal keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita baca surah At-Tin semalam, Allah Taala sebut di akhir hujung tu lepas cerita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Maka Allah akhiri dengan fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa kamu tak percaya kepada adanya hari pembalasan? Mana Allah kaitkan kita dengan keimanan kepada hari akhirat, supaya dalam hidup kita ni minda kita bukan destinasi utama kita dunia. Destinasi yang terakhir itu adalah destinasi yang paling kita rindui dan cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita dalam agama. Semalam juga kita cerita tentang wattini wazaitun, ada dalam terjemahan kita tu, mungkin saya pun lupa sebut ataupun saya merujuk kepada tafsir. Wattini wazaitun disebut di tin tu Damsyik, zaitun tu di Baitul Maqdis. Tapi kalau mengikut tafsir, saya rujuk tafsir Ibn Katsir dan juga ada tafsir Al-Munir dan juga beberapa tafsir secara online disebut tentang Baitul Maqdis, itu yang utama. Itu yang utama sebab menghubungkan antara Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ringkasan kepada surah At-Tin semalam. Bila kita baca surah Iqra, kita kadang-kadang tak nama, tak famous pun surah Al-Alaq nama ni. Kita dengar lebih daripada surah apa? Baca surah Iqra. Nah, nama dia Al-Alaq. Al-Alaq ni ialah segumpal darah. Segumpal darah. Al-Alaq itu pun alaqah. Baik. Kenapa? Sebab dalam ni cerita asal usul manusia daripada segumpal darah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita faham dan kita tahu sebenarnya ini adalah surah yang paling pertama turun. Nikmat Allah yang paling besar kepada hamba-Nya ialah Al-Quran, dan ini adalah nikmatnya yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Gua Hira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula nak dapat wahyu ni, baru ni pun kita cerita tentang nuzul Quran kan, tapi hari ni tambahan lagi lah. Kebetulan hari ni ayat pertama surah pertama diturunkan. Mula-mula Nabi nak terima wahyu ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi diberikan mimpi-mimpi yang benar dalam tidur. Tapi Nabi lihat seperti falaqis subh, seperti cahaya waktu subuh. Nampak cahaya dalam mimpi. Setelah daripada itu Nabi dirasakan kepada baginda untuk duduk bersendirian. Jadi demikian tentang dan apa yang dia tengok dalam mimpi. Lalu dia pun pergi ke Gua Hira untuk bertahannus. Tahannus ni buat ibadat cara yang mana wallahu ta'ala alam. Kemudian waktu Nabi duduk tu beberapa hari saja. Beberapa hari, tapi kalau kita rujuk kepada tafsir maknanya beberapa hari pun, tapi dalam qadar dalam tahun-tahun yang 2-3 tahun dah bermula. Waktu Nabi pergi tu, tengah-tengah duk bertahannus, maka datanglah Jibril alaihissalam peluk Nabi kan. Famous cerita ni, tiap-tiap tahun cerita nuzul Quran akan cerita. Peluk sampai 3 kali, dia suruh Nabi baca Iqra. Nabi kata ma ana biqari, aku tak pandai baca. Peluk lagi sampai nak halim nafas Nabi. Baca. Nabi kata aku tak erti baca. Baca. Akhir sekali Jibril kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Lepas tu Nabi SAW dia terkejut lah. Terkejut, benda tak pernah berlaku. Turun daripada Gua Hira, balik rumah. Bila balik rumah, jumpa dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dalam ketakutan tu Nabi kata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka bila Nabi duduk dalam selimut, Nabi kata kepada Khadijah, isteri dia, ya Khadijah mali. Wahai Khadijah, apa nak jadi dengan aku ni? Apa, kenapalah aku ni Malik? Kenapa aku? So Khadijah tanya, kenapa pula? Nabi pun bagi tahulah peristiwa dalam Gua Hira. Khadijah ni, siapa Nabi SAW kata, qad khasyitu ala nafsi. Aku bimbang apa-apa berlaku ke atas aku ni. Nabi Khadijah ni seorang isteri yang salihah. Isteri yang salihah, isteri yang taat, isteri yang menyokong suami. Walaupun ada orang akhir zaman ni dia kata, kalau saya jadi Khadijah, saya tak nak suami macam Nabi. Viral kan orang ni kan? Kau tuan-tuan tak tahu cerita. Ada orang Malaysia, dia kata kalau dia ni jadi Khadijah, dia bukan, kalau dia ni dia tak bercita-cita pun suami dia tu sama seperti Nabi. La ilaha illallah. Ada orang mengaku Muslim boleh cakap macam tu. Sebab dia kata apa? Dia kata Nabi tinggal anak isteri dia duduk jaga anak-anak pergi bersendirian di dalam gua. Jadi Nabi duduk tinggal, isteri susah jaga anak seorang-seorang. Oh, kita jam pala tak mikir jam. Boleh dia mikir macam tu. Dia mikir dengan neraca akal dia yang dah jadi liberal, yang terpengaruh dengan dakyah-dakyah, orang-orang yang feminism ni, nak jual isu wanita melampau-lampau. Sedangkan pertama Nabi pergi beberapa hari je, bukan Nabi tinggal tu. Yang kedua, isteri Nabi pun tak kata. Isteri Nabi Khadijah tak kata apa. Yang ketiga, kalau orang tinggal anak ni, anak tak sayang ke dia. Nabi SAW, anak dia Fatimah ni sampai rindu kepada Nabi, tak tahan. Nabi wafat 6 bulan lepas tu Khadijah Fatimah radhiyallahu anha wafat juga sebab terlalu rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana sifat Nabi sebagai seorang suami, sifat Nabi sebagai seorang bapa, disayangi oleh isteri, disayangi oleh anak. Mari kat dia akhir zaman ni dia kata, aku tak harap suami aku macam Nabi. La ilaha illallah. Sebenarnya perkataan-perkataan macam ni tuan-tuan bahaya. Boleh sampai ke darjat menghina susuk badan Nabi SAW dan boleh membawa seseorang itu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Di mana Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi itu ada contoh teladan yang baik. Termasuklah contoh sebagai suami misali. Dia kata, aku tak agak suami aku jadi macam Nabi. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah pemikiran. Fitnah, ni panggil fitnah ni. Fitnah ni makna ujian. Ujian pemikiran yang songsang, yang lari daripada nilai normal seorang Muslim, yang mana patut bila kita dengar apa pun mari daripada Nabi SAW, kita nak buat seperti Nabi. Sama ada sebagai suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang guru, sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang jiran, sebagai seorang peniaga, apa jua yang kita nak buat dalam hidup. Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ibadat kita nak ikut Nabi, dalam muamalat kita nak ikut Nabi, dalam akhlak kita nak ikut Nabi. Jadi kena hati-hati daripada fitnah pemikiran. Dia panggil dalam bahasa Arab ghazwul fikri, perang saraf, perang apa? Fikri, perang ideologi. Dia cuba untuk masukkan dalam pemikiran umat ni
benda yang tak ada pun dalam agama. Itu bahaya. Okey. Baik, tolak tepi. Cerita dia kita nak sebut panjang pun tak ada value sangat. Hak value kisah Nabi. Nabi SAW balik rumah tu, Khadijah kata apa? Nabi berkata, habislah aku. Qad khashitu ala nafsi. Aku bimbang apa-apa nak berlaku atas aku. Apa jawab isteri Nabi ni? Khadijah jawab apa? Kalla, dia kata. Abshir, bergembiralah. Sekali-kali kamu tak akan binasa. Bergembiralah. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menghina kamu selama-lamanya. Sebab apa? Kamu ni orang baik. Tengok, isteri boleh puji suami macam tu, maknanya isteri tak arah lah. Kamu ni innaka la tasilur rahim, kamu menghubungkan silaturrahim, kamu bercakap benar, kamu bantu orang susah, kamu muliakan tetamu, kamu perjuangkan kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri dia puji. Nak kata apa lagi? Ini seorang isteri yang sangat-sangat Nabi sayang kat dia, dia pun sangat sayang kepada Nabi. Sebab tu bila wafatnya Khadijah, Nabi sedih. Sebab inilah orang yang telah menyokong Nabi di saat tak ada seorang pun dalam dunia ni sokong Nabi. Khadijah. Dia yang sokong Nabi di saat tak ada seorang pun dalam dunia ni, tak ada seorang pun sokong Nabi. Dia yang pertama. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah berkata, mari kita jumpa dengan sepupu Khadijah ni, nama dia Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni orang Nasrani, tapi dia ni rajin tulis kitab dalam bahasa Ibrani. Jadi orang alim dalam agama Kristian masa tu. Bawa pergi jumpa Nabi. Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal, cerita kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pun kata, kalau mengikut dia kata, hadzan namus alladhi anzala ala Musa, atau alladhi unzila ala Musa. Dia tulis kitab, dia orang Nasrani, dia tahu cerita kitab-kitab dahulu. Lalu dia kata, hak datang kat kamu tu adalah namus. Namus ni nama malaikat Jibril lah, yang mana dia juga yang turun kepada Nabi Musa. Kata Waraqah, kalau aku hidup lagi waktu kaum kamu memerangi kamu, aku akan tolong kamu, kata Waraqah. Nabi SAW kata, ish, awa mukhziyahum, aku akan dihalau oleh kaum aku. Nabi rasa pelik. Kata Waraqah bin Naufal, na'am, lam ya'ti rajulun qat bima ji'ta bihi illa udiyah, wa in yudrikani wa in yudrikni yawmaka ansurka nasran mu'azzara. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang bawa apa yang kamu bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Tidak ada seorang pun yang bawa apa yang kamu bawa ni, melainkan dia akan dimusuhi. Kalau aku masih hidup waktu kamu diperangi itu, aku akan tolong kamu dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Tapi Waraqah bin Naufal tak panjang umur, dia pun meninggal. Maka itulah ayat yang pertama turun. Setelah Waraqah bin Naufal tu meninggal, terputus wahyu. Nabi pun sedih. Merujuk kepada riwayat hadis ni, Nabi pun sedih. Sampai Nabi mula-mula tak percaya, betul ke aku ni utusan Tuhan. Waktu Nabi tengah pening, Nabi naik atas gunung sampai pekat, yalah, seolah-olah nak mencelakakan diri sendiri. Tapi Jibril alaihissalam datang kata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah yang sebenar. Nabi pun tenang, balik umur.
Duk kejap, mari pula mikir, betul ke dia ni Rasulullah? Pergi ke gunung naik tengah ni, Jibril datang, ya Rasulullah, betul kau Rasulullah. Ya Muhammad, engkau untuk Rasulullah. Akhirnya Nabi pun tenang. Itu yang terputus wahyu sekejap tu cerita wadduha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi maknanya apa? Itu cerita bagaimana wahyu pertama turun. Okey, inti kepada ayat tu pula apa? Tadi cerita macam mana dia turun mula-mula. Dengan ayat ni Nabi pun diangkat menjadi Nabi. Diangkat menjadi Nabi. Inti ayat tu, konten dia apa pula? Sekarang ni kita pergi kepada konten dia, ayat ni. Allah Subhanahu wa taala kata, Iqra, baca. Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di sini ada perintah, iaitu baca. Di sini juga ada puji kepada Allah, iaitu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita baca dengan nama Allah yang Maha Mencipta. Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dalam perintah ini adanya kemuliaan bagi manusia untuk mencari ilmu, untuk membaca dan mencari ilmu. Ya, Allah mulakan wahyu pertama supaya manusia ni membaca, yakni mencari ilmu. Tapi waktu nak cari ilmu, carilah kerana Allah. Ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kerana apa? Kerana ilmu yang tidak ikhlas tidak akan memberikan manfaat kepada Tuhan. Ada setengah-setengah orang, dia kata apa? Tak apa, tak ada ilmu, yang penting ada adab. Jawapan dia, betul adab tu penting, tapi adab yang dibina di atas kejahilan tak sama dengan adab yang dibina di atas ilmu. Kerana Allah yang memerintahkan kita supaya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Allah kaitkan keimanan kepada Allah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan dan demi Tuhanmu yang mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Maka ilmu ni tuan-tuan yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sumber kemuliaan. Dengan ilmulah Nabi Adam alaihi salam berjaya mengalahkan para malaikat. Ingat tak cerita tu? Ingat lagi? Kan waktu malaikat dengar Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, malaikat tanya, macam mana Allah Ta'ala cipta manusia padahal kami lebih baik daripada manusia? Manusia buat kerosakan, kami ni duk tasbih dia. Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Habis itu Allah Ta'ala buat macam mana? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah ajar kepada Nabi Adam nama-nama semua. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah pun bentang pada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Allah tanya malaikat, malaikat bagi tahu aku apa dia benda ni. Malaikat pun tak tahu.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka kata kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Yang ni kamu tak bagi kepada kami, macam mana nak tahu? Illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam, Adam, cuba bagi tahu benda ni apa? Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Nabi Adam pun bagi tahu. Qala a'lamu an apa? Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in. Allahu akbar. Tengok ayat tu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Mereka cerita Nabi Adam mengalahkan malaikat dengan ilmu. Sebab tu kita mulia manusia dengan ilmu. Cari ilmu, belajar ilmu. Agama dibina di atas ilmu. Sebab ini ayat pertama diturunkan. Jangan beragama dengan hawa nafsu. Sebaliknya beragamalah dengan ilmu. Ambil kod tu. Jangan beragama dengan hawa nafsu. Sebaliknya beragamalah dengan ilmu. Kerana surah pertama suruh kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Dan ilmu ni memberi kebaikan kepada akal, memberi kebaikan kepada lisan dan memberi kebaikan kepada hati manusia. Dengan ilmu kalau kita ibadat, ibadat ni ada ibadat akal, lisan, ibadat hati. Semua bentuk ibadat tu kena ada ilmu. Sebab tu kadang-kadang orang duk zikir. Duk zikir, abid, ahli ibadah. Seorang lagi dia tak zikir berapa ribu kali, puluh ribu kali, dia tak zikir dengan ribu-ribu bilangan zikir. Tapi yang dia buat ialah menuntut ilmu, duk baca. Belajar ilmu macam mana memahami kalam Allah. Belajar ilmu apa yang Allah Ta'ala nak. Sebenarnya dia juga sedang sibuk berzikir kepada Allah, malah dengan sifat yang lebih baik daripada zikir biasa. Sebab tu orang menuntut ilmu kedudukan dia lebih tinggi daripada ahli ibadah. Padahal orang ni mungkin solat berpuluh rakaat, yang kawan ni tak salat, dia sibuk baca. Tapi natijah daripada ibadah dengan natijah daripada ilmu benda yang berbeza. Ahli ibadah mungkin dia rasakan penyucian jiwa dia, tapi orang berilmu dia akan rasa penyucian jiwa dan kemantapan iman, akidah, kefahaman apa yang Allah Ta'ala nak suruh. Dia faham lebih daripada ahli ibadah. Sebab tu Nabi SAW puji ahli ilmu. Dan Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sendiri pun akan angkat orang yang berilmu lebih daripada orang beramal ni. Ataupun yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala akan angkat orang beriman, walladzina utul ilm, dan orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa darajat. Nabi SAW kata beza orang berilmu dengan beramal seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang berkelipan. Besarnya kedudukan. Sebab tu saya pesan sekali lagi, beragamalah dengan ilmu, jangan beragama dengan hawa nafsu. Oh, saya sukalah macam ni, saya seronoklah macam ni, saya minatlah macam ni. Itu semua neraca kita. Tapi kita kena tengok neraca Allah.
Allah suka macam mana, Allah suruh macam mana, Allah nak macam mana, itu neraca ilmu. Baik, kita pergi lagi. Kalla innal insana layatgha. Kata Allah, tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Dalam berbicara tentang ilmu, tiba-tiba ada orang melampaui batas. Dia tak tengok pun soal ilmu tu. Dia tak tengok pun soal perintah Allah. Yang dia tengok hawa nafsu dia. Lalu apa dia buat? Ar-ra'ahu istaghna. Di mana dia menyangka, dia melihat dirinya serba cukup. Dan dia melihat dirinya istaghna, ni makna dia tidak perlu kepada rahmat Allah. Dia rasa cukup dengan apa aku faham macam ni. Tolak tepilah. Quran kata macam mana, Nabi kata macam mana, yang penting aku kata macam ni. Oh, dia rasa dia tak perlu kepada Allah, dia tak perlu kepada Rasulullah, dia tak perlu kepada ilmu, dia rasa dia dah tahu. Dan dia tak perlu kepada rahmat Allah. Dipanggil ar-ra'ahu istaghna. Istaghna dalam bahasa Arab, istaghna ni orang yang cukup kaya sehingga tidak berhajat kepada bantuan atau perkara selain daripada apa yang dia ada. Sombong akhirnya jadi. Orang yang rasa dia dah ada ilmu, dia dah cukup, tak perlu lagi kita bagi tahu ayat Quran, tak perlu lagi kepada hadis Nabi. Maka dia rasa dia dah cukup ilmu dia akan jadi sombong dengan Allah. Itu kena hati-hati. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya, kena ingat, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Kalau mu kaya tak nak kepada Tuhan, mu nak gimana? Mati juga. Dah mati ni gimana? Kembali kepada Allah. Di saat tu kamu sangat-sangat berhajat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang sifat. Sifat ni merujuk kepada individu, tapi Allah tak sebut nama dia, Allah sebut sifat dia. Sebab boleh jadi watak tu berbeza, tapi sifat tu tetap sama. Mana watak yang ada ni akan muncul juga sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman. Watak apa? Watak orang yang menghalang dakwah Islam. Nabi diperintahkan untuk ajak manusia kepada Allah, tapi akan ada wujudnya orang yang memusuhi Nabi. Dan sebagaimana kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang bawa apa yang Nabi bawa melainkan dia dimusuhi. Maknanya watak tu berbeza, tapi sifat dia sama. Apa dia? Dia akan memusuhi apa yang dibawa oleh Nabi. Ayat ni turun pada seorang individu, tapi Allah Ta'ala tak sebut nama dia. Siapa dia individu tersebut? Abu Jahal. Dalam tafsir sebut cerita ni, Abu Jahal. Tapi Allah Ta'ala tak sebut nama dia, Allah Ta'ala sebut sifat dia. Ni sifat macam mana? Dia tidak berhajat kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Ara'aital ladzi yanha. Kamu tak tengok ke? Apakah kamu tengok orang yang menghalang, melarang? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Dia halang manusia, dia halang hamba Allah itu daripada salat. Apa cerita ni sebenarnya? Ada ceritalah. Cerita dia, Abu Jahal pernah bersumpah, aku akan larang Muhammad daripada salat di Kaabah.
Abu Jahal kata. Dia bersumpah Abu Jahal. Abu kata apa? Lain apa tu? Kata Abu Jahal, lain ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bah la ata'anna 'ala unuqih. Kalau aku tengok Muhammad solat depan Kaabah, kata Abu Jahal, aku pijak leher dia. Dahsyat. Sebab apa? Abu Jahal dulu dialah penguasa Masjidil Haram. Masjidil Haram tu di bawah kekuasaan Quraisy. Jadi kata Abu Jahal, kalau aku tengok Muhammad semayang depan Kaabah, aku pijak leher dia. Punyalah dia benci kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ara'aita in kana 'alal huda. Allah Ta'ala kata, tidakkah apakah kamu melihat bagaimana pendapatmu sekiranya orang yang dihalang itu dialah sebenarnya yang berada atas kebenaran. Abu Jahal nak halang Nabi daripada salat depan Kaabah. Bagaimana sekiranya yang dihalang itulah sebenarnya orang yang benar berada di atas hidayah. Kita ni alhamdulillah Allah lahirkan kita dalam agama Islam. Lahir-lahir mak ayah kita Islam. Kalau lahir belum Islam, kalau ni orang panggil iftiradi, andaian, kita pun tak minta lah, alhamdulillah Allah lahirkan kita ni atas agama Islam. Tapi seandainya, andai kata lahir sebagai dalam keluarga yang bukan Islam, agak-agak dengan akal dan kesedaran yang ada pada kita, kalau tidak kerana hidayah daripada Allah, agak-agak boleh ke nak jadi orang beriman? Sebab Abu Jahal ni bukan orang biasa-biasa. Sebelum dia digelar Abu Jahal, dia adalah Abul Hakam. Ingat nama dia? Sebelum daripada dia digelar Abu Jahal, dia digelar Abul Hakam. Dan dia daripada kabilah Makhzum. Bani Makhzum dengan Bani Abdul Muttalib ni adalah dua rival. Dua apa tu? Dia panggil rival apa? Lawan. Yang saling bersaing dalam kabilah Quraisy. Dalam kaum Quraisy ni antara kabilah besar yang saling bersaing. Jadi ni geng aku tu geng kamu. Abu Jahal ni asalnya orang cerdik. Digelar Abul Hakam, bapa bijaksana. Dan dia juga pembesar, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Jadi bila kabilah Nabi Bani Abdul Muttalib ada pembesar, dia pun ada pembesar. Orang ni bagi zam-zam, dia bagi makanan. Dia saling bersaing. Dia jaga jemaah haji, orang ni buat kebaikan juga. Tiba-tiba dia ada Nabi, kami tak ada Nabi. Mana boleh? Dia sifat asabiyah dia menyebabkan dia tak ikut Nabi. Mujur Allah Ta'ala anugerahkan kita. Kita ni beranak pun beranak di Malaysia. Arab pun cakap Arab pun tak tahu. Anak ente je kita tahu. Nah, Abu Jahal beranak Mekah, pasal Arab pasih. Dia dengar Nabi SAW baca Quran malam-malam, dia pergi curi dengar. Menariknya. Tapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada dia. Malah dia jadi orang menentang dakwah Nabi. Yang ni paling dahsyat. Akhir sekali daripada bapa kebijaksanaan Abul Hakam, jadi dia bapa bijaksana, bapa jahil, bapa kebodohan, Abu Jahal. Orang guna kebijaksanaan dia tapi untuk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan memang berlaku satu hari Nabi SAW masuk dalam Masjidil Haram, Nabi semayang. Abu Jahal pun marah, memang marah sungguh Abu Jahal pergi. Nak pergi dekat Nabi, tiba-tiba Abu Jahal sampai dekat, Abu Jahal bundur belakang. Sebut dalam hadis, orang tanya Abu Jahal, bahasa kita, awak undur. Kenapa tu undur? Abu Jahal kata, aku pergi tadi, waktu aku dekat dengan Muhammad, aku tengok satu parit daripada api. Dan aku tengok sesuatu yang menakutkan, yang mengancamku. Ni. Lalu Nabi SAW selepas daripada tu dia kata, sesungguhnya itu dah Jibril, kalau Abu Jahal datang juga kepada aku, masa tu mestinya malaikat akan potong dia, orang panggil sekerat-kerat, habis anggota akan dihancurkan oleh malaikat. Itu dia. Jadi Nabi SAW dilindungi oleh Allah. Tapi watak Abu Jahal ni, watak orang yang lawan Nabi SAW ni akan ada sampai kiamat. Akan ada sampai kiamat orang yang berusaha untuk lawan dakwah Nabi SAW. Sebab tu kita sebagai orang beriman kepada Allah, kita kena hati-hati. Kita kena tenangkan diri, cari ilmu, baca Quran, baca hadis, mana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan of course untuk memahami petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena mencari melalui para ulama rabbani, ulama-ulama yang benar, yang faham Quran, yang faham sunnah, yang boleh bantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana kefahaman para salafus salih, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu penting belajar dalam agama. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa." Bagaimana sekiranya yang dilarang salat itulah orang yang berada di atas kebenaran, atau orang yang memerintahkan atau menyuruh dengan takwa. Muhammad suruh supaya bertakwa. Kamu nak marah dia apa? Bahasa kita. Kita yang dah beriman ni, alhamdulillah lah kita faham lah. Tapi sampai hari ni wujud orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam yang saya cerita tadi lah, dia boleh kata, dia tuan-tuan lagi heran, dia orang Islam dah, dia boleh kata aku tak harap suami aku jadi macam Nabi. Hak lain-lain daripada Islam yang memusuhi Nabi, macam-macam dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat karikatur hina Nabi Muhammad. Ada kan karikatur hina Nabi, pijak, soal pijak tu tak apa, bukan tak apa, tapi ayatnya begitulah sifat orang kafir. Buat toh maha Nabi ni kahwin dengan kanak-kanak lah, Nabi ni tak betul lah, gini macam-macam lah. Semoga Allah Ta'ala jaga iman kita daripada pemikiran yang songsang tu. Songsang lah kita kata, sebab menyalahi fitrah yang Allah Ta'ala jadikan kita padanya. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia, orang yang melarang tu, sebenarnya dialah yang mendustakan, dialah yang berpaling dari kebenaran. Ada orang halang seorang daripada solat di Masjidil Haram. Abu Jahal lah larang Nabi. Allah Ta'ala kata, apa pendapatmu sekiranya yang dihalang tu hak betul, yang menghalang tu hak tak betul? Pasal apa? Sebab betul ataupun tidak mesti kembali kepada apa yang Allah Ta'ala. Jadi yang menghalang musuh Allah, yang dihalang kekasih Allah. Betul yang dihalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla, kata alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu memerhatikan segala perbuatannya. Waktu dia halang Nabi itu, tidakkah dia perhati bahawa Allah tengok dia?
Batu orang yang menghalang dakwah Islam, orang yang menghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mesti sedar dan dia mesti fikir bahawa tidakkah dia tahu Allah melihat apa yang sedang dia kerjakan. Semua orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya binasa. Abu Jahal ni akhirnya binasa, Abu Lahab binasa, Umayyah bin Khalaf binasa. Semua orang lawan Nabi binasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah." Tidak sama sekali, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun siapa? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang mendustakan dan menderhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia panggil golongan dia untuk menolong dia. Jadi Abu Jahal ni dia ada satu sifat gedebel. Tahu gedebel? Tapi gedebel ni tak berapa comel juga kita nak sebut. Gedebel ni tak adalah samseng. Tapi nak sebutnya dia ni ada pengaruh dan dia ramai pengikut. Lalu dia nak bawa pengikut dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, "Falyad'u nadiyah." Panggil geng dia. "Sanad'u zabaniyah." Kami akan bawa malaikat Zabaniyah. Boleh lawan ke tidak? Kau mana boleh lawan malaikat Zabaniyah? Zabaniyah ni siapa? Ni malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka yang bengis, yang tak pernah senyum, yang besar. Tak boleh lawan. Sanad'u zabaniyah. Akhir sekali Allah Ta'ala bagi conclusion pada Nabi. Dan ni para pendakwah yang diuji dengan apa jua ujian yang menghalang dalam dakwah, kena ambil ayat ni. Kalla la tuti'hu. Pertama, jangan sekali-kali kamu patuh kepadanya. Nya di sini ni orang yang halang Nabi dalam berdakwah. Jangan patuh, yakni kamu teruskan dakwah. Teruskan dakwah. Bersama teruskan dakwah, wasjud, bersujudlah. Kalau dia halang kamu semayang, kamu tetap semayang. Kalau dia halang kamu buat ibadah, kamu tetap buat ibadah. Kalau dia halang kamu menyebarkan agama Allah, maka kamu tetap teruskan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kerana pada mendekatkan diri kepada Allah akan datang ketenangan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tunduk kepada tekanan daripada kafir Quraisy. Walau baginda diuji, diancam, disakiti, betul ada waktu sampai pikat Nabi dibuang kotoran waktu Nabi tengah salat. Ada orang buang kotoran atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disakiti, ditohmah, dicaci, dimaki. Tapi Nabi tak pernah taat kepada tekanan. Nabi tak pernah tunduk kepada tekanan orang-orang kafir yang menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan bantuan Allah, Islam itu tersebar dan sampailah kepada kita. Padahal kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhnya jarak perjalanan tempat dan jauhnya perjalanan jarak masa. 1400 tahun Nabi di Mekah, kita di Malaysia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dakwah yang indah ini, agama yang suci ini, akidah yang benar ini mempertuhankan Tuhan yang benar-benar Tuhan, satu-satunya pencipta sekalian alam,
alhamdulillah, kita kenal, kita beriman dan kita taat dan serta kita patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na, dan kita bersaksi bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah matikan kita di atas keimanan, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk bertemu dengan Allah pencipta sekalian alam. Wallahu taala alam. Kita habis setakat ni surah Al-Alaq. Kita akan sambung pada surah Al-Qadar. Tak aulah dah kodok sempat ke tidak nak habis. Cadang-cadang itu habislah sampai Anas akhir Ramadan ni. Tak tahu sempat habis ke tak, tapi mana sempat, insya-Allah tak sempat kita sambung lepas ni insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.